Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan tolak masa dan waktu, iaitu soalan nombor 3, 4 dan 5 di muka surat 165, buku teks matematik tahun 5. Sebelum ini cikgu dah upload video untuk soalan nombor 1 dan 2. Murid-murid boleh rujuk dekat deskripsi video ni ataupun dekat ruangan komen video ini. Okey, cikgu dah letakkan link video untuk soalan nombor 1 dan 2. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang mari kita selesaikan soalan 3A. Kurangkan 1 abad 34 tahun daripada 57/10 abad. Berikan jawapan dalam abad dan tahun. Jadi bila kamu baca soalan-soalan macam ini, kamu mesti kena gariskan kata kunci yang penting. Kurangkan 1 abad 34 tahun daripada 57/10 abad. Kamu gariskan macam ini. Okey, seterusnya berikan jawapan dalam abad dan tahun. Jadi sekarang kita baca balik soalan ini. Kurangkan bermaksud kena buat operasi tolak. 1 abad 34 tahun daripada yang ini. Jadi yang inilah kena tolak yang ini. Sebab kurangkan 1 abad 34 tahun daripada yang ini. Jadi kamu tulis dulu yang ini. 57/10 abad. Okey, kurangkan maksudnya operasi tolak. Tolak 1 abad 34 tahun. Berikan jawapan dalam abad dan tahun. Abad dan tahun. Jadi inilah langkah pertama kamu kena tulis. Seterusnya tengok dekat sini. Abad, tahun, abad, tahun. Jadi yang ini kamu jangan usik. Sekarang yang inilah kamu kena tukar. Sebab jawapan minta dalam 2 bahagian. Abad dan tahun. Kamu boleh tukar yang ini kepada pecahan tak wajar ataupun kamu boleh pecah kepada 2 bahagian. Jadi untuk soalan ini kita pecah kepada 2 bahagian. Sebab jawapan minta dalam abad dan tahun. 2 bahagian. Jadi kamu keluarkan 5 dan 7/10. Kamu tulis 5 abad. Dekat sini 7/10 abad. Okey, sekarang 1 abad 34 tahun, abad, tahun. Sini ada 5 abad. Okey, yang inilah kena tukar sekarang. Tukar jadi tahun. Jadi yang ini kamu kena tukar kepada tahun. Kita rujuk dekat sini. 1 abad sama dengan 100 tahun. Abad kepada tahun. Okey. Abad kepada tahun darab dengan 100. Abad kepada tahun darab dengan 100. Jadi 7/10 abad kena darab dengan 100 untuk tukar kepada tahun. Kamu tulis 7/10 darab 100 sama dengan. Okey, yang ini per dengan 1. Kamu nak darab terus pun boleh ataupun potong sifar secara bersilang pun boleh. Jadi potong sifar 1 sifar, 1 sifar. 7 kali 10, 70 per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 70 tahun. Okey, langkah seterusnya kamu kena tulis balik ayat matematik yang baru. Okey,
5 abad, tulis 5 abad. Yang ini sudah tukar jadi 70 tahun. Kamu tulis 70 tahun tolak 1 abad 34 tahun. Jawapan dalam abad dan tahun. Abad dan tahun. Jadi sekarang, tengok dekat sini. Abad, tahun, abad, tahun, abad, tahun. Jadi kita buat jadual T. Kamu lukis jadual macam ini. Abad, kamu tulis A. Tahun, kamu tulis T. Jadi sekarang, 5 abad dekat sini. 5. 70 tahun dekat sini. 70. 1 abad dekat sini. 34 tahun dekat sini. Operasi tolak. 2 garis. Okey. Yang ini kena pinjam dari sini. 10. Sini jadi 6. 10 tolak 4. 6. 6 tolak 3. 3. 5 tolak 1. 4. Jadi jawapannya 4 abad 36 tahun. Kamu tulis 4 abad 36 tahun. Jadi murid-murid, untuk soalan ini kamu nak tukar kepada pecahan tak wajar pun boleh ataupun pecah kepada 2 bahagian pun boleh. Jadi untuk soalan ini lebih sesuai ataupun lebih senang kalau kita pecah kepada 2 bahagian. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Cari beza antara 2/1 abad dengan 6 abad 9 tahun. Nyatakan jawapan dalam tahun. Jadi pertama sekali, gariskan maklumat penting ataupun kata kunci yang penting. Okey, cari beza antara 2/1 abad dan 6 abad 9 tahun. Nyatakan jawapan dalam tahun. Jadi, tengok dekat sini. Kata kunci yang pertama. Cari beza. Kalau kita tengok balik soalan tadi, kurangkan bermaksud kena buat operasi tolak. Untuk beza pun kamu kena buat operasi tolak. Cari beza antara 2/1 abad dengan 6 abad 9 tahun. Jawapan dalam tahun. Sekarang, langkah pertama, kamu kena tulis dulu ayat matematik. Tengok dekat sini. 2/1 abad dengan 6 abad 9 tahun. Yang ini nombor besar sebab 6 abad. Yang ini nombor kecil sebab 2/1 abad. Untuk operasi tolak, kamu kena tulis dulu nombor besar. Kamu tulis 6 abad 9 tahun tolak dengan 2/1 abad. Jawapan dalam tahun. Okey, sekarang jawapan dalam tahun kan? 9 tahun ini kamu jangan usik. Kamu kena tukar yang ini dengan yang ini. Sebab jawapan dalam tahun. Sekarang, kita tengok dekat sini. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey. Sebagai contoh, 1 abad sama dengan 100 tahun. 2 abad sama dengan 200 tahun.
3 abad sama dengan 300 tahun. Jadi, 1 sama dengan 100, 2 sama dengan 200, 3 sama dengan 300. Jadi, 6 sama dengan 600 tahun. 6 abad sama dengan 600 tahun. Sekarang, yang ini tak perlu usik dah. Okey, yang ini sudah jadi kawan. Yang ini sudah jadi kawan. Tinggal yang ini saja. Jadi, kamu kena tukar 2/1 abad kepada tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Okey, kamu tulis 2/1 abad darab dengan 100 akan dapat jawapan dalam tahun. Jadi, kamu tulis 2/1 dulu. Okey, darab dengan 100 kan? Okey. Bila darab dengan 100, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, sejuta, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Untuk operasi darab, sini ada 2 sifar. Okey, kamu boleh gerakkan perpuluhan. Kamu tulis 2/1. Sini ada 2 sifar. Perpuluhan gerak ke kanan sebab operasi darab. Gerak 2 tempat. 1, 2. Perpuluhan dekat sini dah. Okey, kita perlu gerak 2 tempat sebab sini ada 2 sifar. Kamu tulis 2, 1. Tempat kosong ini kamu tulis sifar, perpuluhan, sifar. Okey, kamu tulis 210. Potong yang ini 210 tahun. Okey, sekarang yang ini tahun kan? Sudah jadi kawan. Yang ini pun sudah jadi kawan. Yang ini pun sudah jadi kawan. Jadi sekarang kamu kena tulis balik ayat matematik yang baru. 6 abad sudah jadi 600 tahun. Jadi tulis 600 tahun. Okey. 9 tahun ini kena tambah dengan yang ini. Sebab yang ini dalam satu keluarga. Sebelum operasi tolak, yang ini dalam satu keluarga. Jadi 600 tahun kena tambah dengan 9 tahun. Okey. Tolak 210 tahun. Jawapan dalam tahun. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini. Okey, 600 tahun tambah 9. Tulis 600 tambah 9. Okey, sini dapat 9, sini sifar, sini 6. Seterusnya, tolak dengan 210. Tolak 210. Okey, sini dapat 9. Sini kena pinjam 10. Sini 5. 10 tolak 1, 9. 5 tolak 2, 3. 399 tahun. Jawapannya 399 tahun. Baik murid-murid, untuk soalan ini pertama sekali kamu kena banding yang ini dengan ayat matematik ini. Jadi tahun, yang ini kamu jangan usik lagi. Abad kena tukar kepada tahun. 6 abad sama dengan 600 tahun. Jadi yang ini kita sudah tukar. Tinggal lagi yang ini. 2/1 abad tukar kepada tahun, kena darab dengan 100. Dapat 210 tahun. Okey, seterusnya 600 tahun kena tambah dengan yang ini. Sebab yang ini duduk satu tempat. Okey, 600 tahun tambah 9 tahun.
tolak dengan 210 tahun. Kita kena buat tambah dan tolak, dapat jawapan 399 tahun. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Kita selesaikan dulu soalan A. 4/5 jam tolak 0.15 jam, jawapan dalam minit. Jam, minit. Kamu kena tukar jam kepada minit, jam kepada minit, dah tukar, baru buat operasi tolak. Jadi untuk menukar jam kepada minit, tengok dekat sini, 1 jam sama dengan 60 minit. Jam kepada minit, darab dengan 60. Jadi, yang ini dengan yang ini kena darab dengan 60, tukar kepada minit, baru buat operasi tolak. Jadi, kita buat yang ini dulu. Tulis 4/5 darab 60. Okey. 60 ni per dengan 1. Sekarang, kamu nak darab terus pun boleh ataupun buat kaedah pemansuhan. Sebab 5 dan 60 ada dalam sifir 5. Kamu boleh potong secara bersilang. 1 kali 5, 5. 12 kali 5, 60. Berapa kali 5, 5? 1 kali 5, 5. Jadi potong 5 ni tulis 1. Berapa kali 5, 60? 12 kali 5, 60. Potong yang ni tulis 12. Sekarang, atas darab atas, bawah darab bawah. 4 kali 12, kamu kena tahu sifir 4 ataupun sifir 12. Kalau kamu tak tahu sifir, kamu boleh buat bentuk lazim. Tulis 12 darab 4. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Jadi, atas kamu dapat 48 per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni tulis 48 minit. Ingat, kamu dah tukar kepada minit. Jadi, kamu tulis minit dekat sini. Okey. Yang ini sudah tukar kepada minit, dapat 48 minit. Jadi sekarang kita selesaikan yang ini pula. Yang ini kena tukar kepada minit. Kamu tulis 0.15 darab 60. Kamu nak buat kaedah biasa pun boleh. Nak buat bentuk lazim dalam kaedah lattice pun boleh. Jadi kita buat kaedah lattice. Okey, satu petak macam ini. Kalau boleh, gunakan pembaris. Okey, 1, 2, 3. Pecah kepada 3 bahagian. Sini, 1, 2. Pecah kepada 2 bahagian. Tulis 0.15. 0 perpuluhan ini ikut garis ini. 15. 60 dekat sini. 6. 0. Sekarang, kamu kena sambungkan bucu. Okey, yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Okey, sambungkan bucu. Sekarang, 5 kali 6, 30. 1 kali 6, 6. 0 kali 6, 0. Yang ini semua darab dengan 0, dapat 0. 0. Okay, sekarang garis yang pertama sini 0. Garis yang kedua semua 0. Yang seterusnya 0. 6 tambah 3 9. 0. Sini 0. Sini 0. Okey, perpuluhan ini ikut garis ini, letak dekat sini. Tulis jawapan dalam bentuk L. Abaikan 0 ni, tulis 9 perpuluhan 0. Abaikan 0 ni, tulis 9 minit.
Oke, sekarang yang ini sudah jadi minit, yang ini pun sudah jadi minit. Jadi dah tukar, dah sama dengan yang ini minit, buat operasi tolak. Jadi yang ini tolak dengan yang ini. 48 tolak 9. Kena pinjam 18, sini 3. 18 tolak 9, 9, sini 3. 39 minit. Jawapannya 39 minit. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. 1/8 hari tolak 0,875 hari. Jawapan dalam jam. Hari, jam. Jadi, yang ini tukar kepada jam, yang ini tukar kepada jam. Dah tukar, buat operasi tolak, dapat jawapan. Jadi, pertama sekali, yang ini kamu nak pecah kepada dua bahagian pun boleh, ataupun tukar kepada pecahan tak wajar. Untuk menukar kepada pecahan tak wajar, kamu tulis sini darab, sini tambah. Okey, untuk soalan ini, kita cuba tukar yang ini kepada pecahan tak wajar. Jadi, seterusnya kamu tulis 8 kali 1 dapat 8, 8 tambah 1, 9/8 hari. Tolak 0,875 hari. Jawapan dalam jam. Jadi, ini ayat matematik yang baru selepas kita tukar nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Sekarang, kita tukar yang ini dulu kepada jam. Jadi, hari tukar kepada jam. 1 hari sama dengan 24 jam. Hari kepada jam, darab dengan 24. Jadi, kamu tulis 9/8 darab 24. Jadi, yang ini per dengan 1, 8 dan 24. 8 dan 24 ada dalam sifir 8. 1 kali 8, 8. 3 kali 8, 24. Berapa kali 8, 8? 1 kali 8, 8. Potong 8, tulis 1. Berapa kali 8, 24? 3 kali 8, 24. Potong yang ini, tulis 3. Okey. Atas darab atas, bawah darab bawah. 9 kali 3, 27. Per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, tulis 27 jam. Okey. Yang ini sudah selesai. Kita buat yang ini pula. 0,875 hari tukar kepada jam, darab dengan 24. Kita buat kaedah lattice. Lukis satu peta. Okey. 1, 2, 3, 4. Jadi, pecah kepada 4 bahagian. Kalau boleh, gunakan pembaris. Sini 2. Pecah kepada 2 bahagian. Okey, tulis 0,875. Sini 24. Okey, sambungkan bucu. Jangan salah sambung bucu. Kalau kamu salah, kamu akan dapat jawapan yang salah. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16. Sifar kali 2, sifar, sifar. 5 kali 4, 20. 7 kali 4,
28. 8 kali 4, 32. Sifar kali 4, sifar, sifar. Jadi, garis pertama, sini sifar. Garis yang kedua, 8 tambah 2, 10. 10 tambah sifar, 10. Jadi, sifar sini, 1 dekat sini. 2, 2, 4, 4, 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi sifar sini 1 dekat atas. Sifar dengan 3, 3. 3 dengan 6, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. 1 sini, 1 dekat sini. Sifar-sifar. Oke, 1 tambah 1, 2. Atas, sifar. Jangan lupa perpuluhan. Oke, letak dekat sini. Okey, tulis jawapan dalam bentuk L. Abaikan sifar ni, tulis 21 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Abaikan sifar ni, tulis 21 jam. Okey, sekarang yang ni sudah jadi jam. Yang ini sudah jadi jam. Sudah tukar. Buat operasi tolak. Kamu tulis 27 tolak 21. 7 tolak 1, 6. 2 tolak 2, sifar. Jawapannya 6 jam. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. 4/5 tahun tolak 1/5/12 tahun. Jawapan dalam tahun dan bulan, iaitu 2 bahagian. Jadi sekarang soalan ini kamu pecah kepada 2 bahagian. Okey, keluarkan 4, tulis 4 tahun. Bila dah pecah kepada 2 bahagian, kamu tulis tambah. Tutup 4 ini, tinggal lagi perpuluhan 5. Tulis perpuluhan 5. Sini tulis sifar. Tahun. Tolak. Keluarkan 1. Tambah dengan 5/12. Ingat, kalau dah pecah kepada 2 bahagian, kamu kena tulis tambah. Tak tulis pun tak apa. Jadi kita tulis je lah. Seterusnya, sini tahun dan bulan. Okey, sekarang 4 tahun, 1 tahun ini kamu jangan usik. 4 tahun dengan 1 tahun. Sebab jawapan nak dalam tahun dan bulan. Nombor depan ini kamu jangan usik dah. Kamu kena tukar yang ini dengan yang ini. Untuk menukar tahun kepada bulan, tengok dekat sini, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Tahun kepada bulan, darab dengan 12. Yang ini dengan yang ini kena darab dengan 12. Tapi, yang ini, kalau kamu tahu perkaitan antara pecahan dan perpuluhan, contohnya, 1/2, 1/4, 3/4. Okey, yang ini adalah pecahan asas. 1/2 sama dengan sifar perpuluhan 5. Yang ini sifar perpuluhan 25. Yang ini sifar perpuluhan 75. Yang ini adalah perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Jadi sekarang 1/2 sama dengan sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5 juga sama dengan 1/2. Jadi, sifar perpuluhan 5 tahun juga sama dengan 1/2 tahun. Ataupun nama lain, setengah. Sifar perpuluhan 5 tahun sama dengan setengah tahun. Setengah tahun bermaksud 6 bulan. Jadi, yang ini kamu tulis 4 tahun 6
bulan. Jadi, yang ini tak perlu darab dengan 12 dah. Sebab, kita dah tahu dah perkaitan antara pecahan dan perpuluhan. Jadi, selepas ini kalau kamu tengok 4,5 tahun ataupun 1,5 tahun, 7,5 tahun, yang mana ada perpuluhan 5 macam ni, kamu terus boleh tulis 4 tahun 6 bulan. Yang ini 1 tahun 6 bulan. Yang ini 7 tahun 6 bulan. Bermaksud yang ini 4,5 tahun. Yang ini 1,5 tahun. Yang ini 7,5 tahun. Perpuluhan 5 ni kita panggil setengah. Jadi ini adalah perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Untuk yang ini kamu nak darab dengan 12 pun boleh, ataupun terus tulis 6 bulan pun boleh. Seterusnya tulis 1 tahun. Okey, yang ini kita tukar dulu. 5/12 tahun tukar kepada bulan. Okey, tukar kepada bulan, darab dengan 12. Jadi kamu tulis 5/12 darab 12. Jadi yang ni per dengan 1. Kita rujuk sifir 12. Okey, 1 kali 12, 12. Berapa kali 12, 12? 1 kali 12, 12. Potong 12 dengan 12, tulis 1, 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni dapat 5. 5 bulan. Jadi, yang ini kamu tulis dekat sini. 5 bulan. Okey, jawapan dalam tahun, bulan. Kalau 0,5 tahun ini nak tukar kepada bulan, kamu gunakan cara yang sama, iaitu darab 12 ataupun terus boleh tulis 6 bulan. Sekarang, kita kena selesaikan yang ini. Tahun, bulan, jawapan dalam tahun dan bulan. Jadi, kita buat jadual T. Sini tulis T, B. Tahun dan bulan. 4 dekat sini. 6 dekat sini. 1 dekat sini. 5 dekat sini. 4 tahun 6 bulan. Tolak dengan 1 tahun 5 bulan. Tolak. Okey. 6 tolak 5. 1. 4 tolak 1. 3. Jawapannya 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Jadi murid-murid, cikgu ulang lagi sekali. Untuk soalan macam ini ada perpuluhan, ada 0,5 tahun macam ini, kamu boleh tulis perkaitan antara pecahan dan perpuluhan macam ini. Okay, kamu bandingkan, 1/2 sama dengan 0,5. 0,5 juga sama dengan 1/2, iaitu setengah. Setengah bermaksud 6 bulan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan D pula. 9,1 dekad tolak 6, 3/10 dekad. Jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi sama macam tadi, kita pecah kepada 2 bahagian sebab jawapan minta 2 bahagian, iaitu dekad dan tahun. Jadi kamu tulis 9 dekad. Lepas tu tutup 9, tulis tambah perpuluhan 1. Sini tulis sifar. Okey, dekad dekat sini. Operasi tolak 6 dekad tambah 3/10 dekad. Jawapan dalam dekad dan tahun.
Okey, sekarang jawapan dalam dekad dan tahun. Jadi, yang ini dengan yang ini, kamu jangan usik. Yang ini dengan yang ini, kamu tukar kepada tahun. Jadi, tengok dekat sini. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad tukar kepada tahun, darab dengan 10. Jadi, yang ini dengan yang ini kena darab dengan 10, kena tukar kepada tahun. Jadi, kita buat yang ini dulu. Tulis 0,1 darab 10. Jadi, darab dengan 10, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Kamu tulis 0,1. Okey, darab dengan 10, gerak perpuluhan 1 tempat ke kanan sebab 10 ada 1 sifar. 1 tempat ke kanan, perpuluhan dah sampai sini dah. Jadi, abaikan sifar ni, tulis 1 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis 1 tahun. Okey. Yang ini sudah selesai, dah dapat jawapan 1 tahun. Sekarang kita buat yang ini. Tulis 3/10 darab 10. Per dengan 1. Boleh potong sifar secara bersilang. 1 sifar, 1 sifar. 3 darab 1, 3. Per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, tulis 3 tahun. Okey, sekarang kamu kena tulis balik ayat matematik yang baru. 9 dekad satu tahun tolak 6 dekad 3 tahun. Yang ni dah jadi 3 tahun. 3 tahun. Jawapan dalam dekad dan tahun. Dekad, tahun. Okey, sekarang dekad tahun, jawapan pun dalam dekad dan tahun. Kita buat jadual T. Untuk dekad tulis D, untuk tahun tulis T. Jadi 9, 1, 6, 3. Operasi tolak, buat 2 garis. Okey, sekarang 1 tolak 3 kena pinjam dari sini. Jangan kamu tulis 11 terus. Okey, ingat. Ini adalah rumah dekad. Yang ini rumah tahun. Okey, jangan terus tulis 1 dekat sini. Okey, kamu bagi 1 dulu. Tulis kat tepi sini, tulis 1 dekad. Okey, tulis sama dengan. Okey, 9 ni dah bagi 1, tinggal lagi 8. Jadi 1 dekad ini bagi 1 dekat tahun kan. Jadi 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ingat, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dari sini pinjam 1, 1 ni akan jadi 10. 10 tahun. Sebab ini adalah rumah tahun. Sekarang 10 tambah 1, 11. Potong yang ini, tulis 11. Macam ini baru betul. Kalau kamu terus bagi pun, ia akan jadi 11. Tapi kamu tak tahu, iaitu 1 tu sama dengan 10 tahun. Jadi, kamu kena nampak dengan jelas. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi, 10 tambah 1 dapat 11. 11 tolak 3 dapat 8. 8 tolak 6, 2. Jadi, 2 dekad 8 tahun. Jawapannya 2 dekad 8 tahun. Ingat murid-murid, cikgu ulang lagi sekali. Kalau pinjam dari rumah lain, iaitu dekad bagi dekat tahun, bagi 1, 1 ni sama dengan 10. Okey, yang ni jangan silap. Okey, kamu mesti faham konsep ini.
bagi pinjam dekat sini. Ni rumah lain, bagi dekat rumah tahun, 1 jadi 10. Yang ini bukan macam tolak yang biasa. Okey, kalau biasanya kita terus bagi 1, boleh tulis 1 dekat sini. Tapi untuk tajuk masa dan waktu, kamu jangan buat silap itu. Pinjam dari rumah lain, mesti kena tukar dulu. Lepas tu baru boleh tambah dekat sini. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Kamu kena lengkapkan peta titi. Jadi cikgu dah lukis dekat sini. Tengok dekat sini. 0.9 abad tolak 1/5 abad. Jawapan dalam dekad. Yang ini pula 31/2 abad tolak 1/7 abad. Jawapan dalam abad dan dekad. 1/4 abad tolak 0.9 abad. Jawapan dalam tahun. Jadi sini ada 1, 2, 3 soalan. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Kamu tulis macam ini. 0.9 abad tolak 1/5 abad. Jawapan dalam dekad. Jadi sini abad, jawapan dalam dekad. Abad ini kena tukar kepada dekad. Lepas tu baru boleh buat operasi tolak. Tukar yang ini kepada dekad, tukar yang ini kepada dekad, tukar. Lepas tu buat tolak. Jadi abad tukar kepada dekad, abad kepada dekad, 1 abad sama dengan 10 dekad, darab dengan 10. Abad kepada dekad, darab dengan 10. Jadi, kita buat yang ini dulu. Tulis 0.9 darab 10. Jadi, operasi darab dengan 10. Tulis 0.9 darab dengan 10. Gerak satu tempat ke kanan. Okey, perpuluhan gerak satu tempat ke kanan sebab sini ada 1 sifar, sini ada operasi darab. Jadi, perpuluhan dah sampai sini. Kamu tulis. Okey, abaikan yang ini. Tulis 9.0. Abaikan yang ini. Tulis 9 dekad. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini. 1/5 darab 10 per dengan 1. Jadi 5 dan 10 ada dalam sifir 5. 1 kali 5, 5. Berapa kali 5, 5? 1 kali 5, 5. Potong 5, tulis 1. 2 kali 5, 10. Berapa kali 5, 10? 2 kali 5, 10. Potong 10, tulis 2. Atas darab atas, bawah darab bawah. 1 kali 2, 2 per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni, tulis 2 dekad. Jadi, kena buat operasi tolak. 9 dekad tolak dengan 2 dekad. 9 tolak 2 dapat 7 dekad. Jawapan 7 dekad. Jadi, dekat sini, dekat kotak yang pertama, peta yang pertama ni, kamu tulis 7 dekad. Baik murid-murid, sekarang kita cuba selesaikan yang ini untuk lengkapkan yang ini. Jadi, cikgu dah tulis soalan ini dekat sini. 31/2 abad tolak 1/7 abad. Jawapan dalam abad dan dekad, iaitu 2 bahagian. Jadi, kamu pecah kepada 2 bahagian. Okey, yang ni kamu tulis 3 abad tambah 1/2 abad tolak 1 abad tambah, okey, tutup 1 ni, perpuluhan 7. Perpuluhan 7, sini sifar abad. Okey, sekarang yang ini dengan yang ini kamu jangan usik. 3 abad dengan
1 abad ni jangan usik. Yang ini dengan yang ini kamu kena tukar jadi dekad. Okey, sekarang 1/2 ni nama lain untuk 1/2 adalah setengah, iaitu setengah abad. 1 abad sama dengan 10 dekad. 1 sama dengan 10. Jadi setengah adalah bahagian ini sama dengan 5 dekad. Jadi yang ini kamu boleh tulis 5 dekad. Okey, tulis yang ini 3 abad. Okey, tolak 1 abad. Okey, yang ini kita selesaikan dulu. Tulis 0.7. Abad nak tukar kepada dekad. Abad tukar kepada dekad darab dengan 10. Jadi 0.7 darab 10. Tulis 0.7. Gerakan perpuluhan satu tempat ke kanan sebab 10 ada satu sifar. Jadi perpuluhan dah sampai sini. Abaikan sifar ni, tulis 7 sifar. Abaikan sifar ni, tulis 7 dekad. Okey, 0.7 abad sudah jadi 7 dekad. Jadi tulis dekat sini 7 dekad. Ingat murid-murid, yang ini sebenarnya kalau nak tukar jadi dekad, kamu kena darab dengan 10. Tapi yang ini adalah setengah abad, tak perlu kira pun. Tengok dekat sini. 1 abad sama dengan 10 dekad. Setengah abad sama dengan separuh daripada 10 adalah 5. Jadi sebab itu cikgu terus tulis. Jangan keliru. Okey? Jangan keliru dengan yang ini. Setengah abad adalah separuh daripada 10 sama dengan 5. Jadi sekarang yang ini jawapan dalam abad dan dekad. Okey. 3 abad, 5 dekad, tolak 1 abad, 7 dekad. Jawapan dalam abad dan dekad. Abad, dekad. Jawapan dalam abad, dekad. Kamu lukis jadual T. Abad tulis A, dekad tulis D. 3 abad, 5 dekad. 1 abad, 7 dekad. Tolak 2 garis. Okey, ingat yang ini kena pinjam kat sini. Jangan tulis 1 dekat sini. Sebab ni adalah rumah abad. Abad pergi ke dekad. Jadi 1 ni kamu tulis sama dengan 10. Potong, tulis 2. Sebab rumah yang lain-lain. 10 tambah 5 baru tulis 15. Okey? Jangan terus tulis 1. Kalau kamu tak faham, jangan terus tulis 1. Sebab ini adalah tajuk masa dan waktu. Bukan tajuk tolak yang biasa. Untuk tajuk masa dan waktu, bila bagi pinjam je, kamu kena tahu konsep itu. Dari rumah lain, pinjam 1 ni sama dengan 10. 10 tambah 5, 15. Sekarang 15 tolak 7. 15 tolak 7, 8. 2 tolak 1, 1. Jawapannya 1 abad, 8 dekad. 1 abad, 8 dekad. Jadi, yang ini kita tulis dekat sini. Satu abad, 8 dekad. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita kena lengkapkan yang ini. Jadi cikgu dah tulis dekat sini. Kamu pun tulis macam ini. Jadi 1/4 abad tolak 0.9 abad. Jawapan dalam tahun. Sini abad, kena tukar kepada tahun baru boleh tolak. Tukar baru boleh tolak. Jadi untuk menukar abad kepada tahun, tengok dekat sini. 1 abad sama dengan 100 tahun. Abad kepada tahun darab dengan 100. Okey. Jawapan minta dalam satu bahagian saja.
Jadi, kamu tak perlu pecah kepada dua bahagian. Jadi, untuk soalan ini, yang ini nombor bercampur ini kena tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi, darab sini tambah sini. Untuk menukar kepada pecahan tak wajar, darab dan tambah. 4 kali 1, 4. 4 tambah 1 dapat 5 per 4 abad. Tolak 0.9 abad. Jawapan dalam tahun. Jadi sekarang kita tukar yang ini dulu kepada tahun. Abad tukar kepada tahun. Darab dengan 100. Tulis darab dengan 100 sama dengan. Yang ini per dengan 1. Kamu nak darab terus pun boleh. Nak mansuh pun boleh. Kita cuba darab terus. 5 kali 100. 500. Per dengan 4 kali 1. 4. Dapat 500 per 4. Per ni bermaksud bahagi. Jadi kamu tulis ayat matematik bahagi. 500 bahagi 4. Okay, kita cuba selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. Tulis 500 bahagi 4. 1 kali 4, 4. Tolak. Dapat 10. Okey, dapat 1 turunkan sifar, dapat 10. Jadi, 2 kali 4, 8. Sini sifar, tolak. Kena pinjam, sini 10. Sini sifar. 10 tolak 8, 2. Sini sifar, turunkan sifar. Okey, 5 kali 4, 20. Tolak. Sini sifar, sifar, sifar. Jawapannya 125 tahun. Jadi, yang ini sudah tukar jadi tahun. Sekarang kita tukar yang ini. Sifar per puluhan 9 darab 100. Jadi, boleh gerakan per puluhan. Tulis sifar per puluhan 9. 2 sifar. 2 tempat ke kanan. 1, 2. Jadi, per puluhan ini dah sampai sini. Abaikan sifar ni, tulis 9. Tempat kosong ni, tulis sifar per puluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis 90 tahun. Okey. Yang ini sudah jadi 125 tahun. Yang ini sudah jadi 90 tahun. Sekarang buat operasi tolak. Ambil yang ini, tolak dengan yang ini. 125 tolak 90. 5 tolak sifar, 5. Sini kena pinjam, 12. Sini sifar. 12 tolak 9, 3. Jadi 35 tahun. Jawapannya 35 tahun. Jadi dekat petak yang terakhir kamu tulis 35 tahun. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 3, 4 dan 5. Link video untuk soalan nombor 1 dan 2 juga cikgu dah letakkan dekat deskripsi video ini dan juga dekat ruangan komen. Nanti murid-murid boleh rujuk soalan nombor 1 dan 2. Okey, untuk tajuk masa dan waktu, murid-murid kalau boleh hafal dan ingat perkara ini. Kalau boleh, tulis dekat mana-mana. Okey, jadi sebelum itu sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.